Ya, satu tajuk, satu part yang penting di sini untuk kita tahu, iaitu adab berkomunikasi. Adab berkomunikasi, adik-adik, yang pertama, tidak melalaikan daripada ibadat dan tanggungjawab. Kalau kita nak cakap, tak ada masalah, cakaplah. Nak sembang dengan siapa, sembanglah. Tapi jangan sampai sembang kita itu melalaikan daripada ibadat dan tanggungjawab kita. Contoh, dia kata seperti menjaga solat. Sembang, Allah dah azan dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Selalu Ustaz ni sebut Allahu Akbar, maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sekarang yang kamu sembang tu besar ataupun panggilan untuk mengadap menyembah Allah Ta'ala yang lebih besar? Kan? Tu persoalan dia. Jadi kalau kita dah dengar azan, dah masuk waktu semayang, tu satu contoh. Jangan lagi kita bersembang, belabun lagi. Kata orang Perak, belabun lagi. Kalau kata orang Kedah, jangan ralik. Tahu ralik? Ralik ni maksudnya telajak. Ralik sembang. Sampai azan pun tak heran dah. Jangan macam tu. Sebab ini merupakan adab. Jangan sampai lalai. Pastikan sembang tak ada masalah, tapi kalau kita sembang sampai melalaikan kita dari solat kita yang sepatutnya kita buat, sampai ada yang terlajak sampai tak semayang pun waktu zuhur, sembang sampai habis waktu zuhur. Allahu Akbar. Faham adik? Okey. Yang kedua dia kata, mahupun jangan sampai mengabaikan tugasan kita. Kita ada tugas nak buat. Kan? Adik-adik ada tugas nak buat. Tambah PDPR sekarang ni pukul 9 sampai pukul 10. Ada tugasan adik-adik. Kena masuk kelas, kena jumpa dengan cikgu. Kan? Online dengan cikgu. Tiba-tiba adik-adik sembang dengan kawan adik-adik. Allahu Akbar. Ni salah. Okey? Jadi jangan sampai melalaikan daripada ibadat dan tanggungjawab. Okey, yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan, seperti kata-kata yang penuh dengan hikmah, mengandungi nasihat yang baik, serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Jadi bila kita bersembang dengan orang, kan, sama ada secara langsung ataupun secara gadget dan sebagainya, pastikan kata-kata kita, bahasa-bahasa yang kita aturkan itu sopan. Bagi kata-kata tu penuh hikmah. Bagi kata-kata yang kalau kita nak sampaikan itu biar nasihat. Dan larangan di sini, jauhi perdebatan. Kalau boleh jangan rasa kita je betul sampai kita semua orang salah, kita je betul. Tak boleh. Kadang-kadang kita meraihkan pandangan orang itu lebih baik. Okey, dan gurauan yang berlebihan, jangan gelak memanjang. Ingat tak hadis Nabi, siapa yang banyak gelak akan mematikan hati. So jangan banyak bergurau sangat. Lebih kepada bagi nasihat, lebih kepada kata-kata yang penuh hikmah. Okey, yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat komunikasi, seperti mengelakkan penggunaan gadget semasa di dalam masjid. Ni larangan ni. Larangan. Adab berkomunikasi, boleh nak komunikasi tak ada masalah, tapi kalau kita berkomunikasi di tempat yang tak sesuai, itu salah. Dekat mana tu? Dia bagi contoh, elakkan penggunaan gadget semasa di dalam masjid. Jangan. Masjid ni kita dengan Allah je. Kita dengan Allah. Bila masuk masjid, silent phone ataupun matikan phone. Kita dengan Allah. Tu kita dengan Allah. Jangan bagi masa kita dengan selain daripada Allah. Masuk masjid kita dengan Allah. Ni sampai imam baca khutbah Jumaat pun kita sempat lagi nak jawab WhatsApp orang, sempat lagi nak jawab mesej orang. Ini salah. Okey adik-adik. Yang kedua, menunggang motosikal. Ni pun salah. Tengah-tengah drive ataupun tengah naik motosikal sempat lagi. Tengok situ, tengok depan, dah ada lori. Jadi macam mana adik-adik? Tu kan memudaratkan diri kita. Ini satu larangan. Jadi naik motosikal, drive, jangan sekali-kali kita berkomunikasi menggunakan gadget lah, tu utamanya. Dan semasa kunjungan hari raya, ini satu suasana yang tak berapa cantik. Memang tak cantik pun. Kita bila berhari raya, simpan phone, simpan gadget. Sebab apa? Kita nak bersilaturahim dengan orang. Jangan orang bercakap dengan kita sambil tu kita balik, nampak sangat kita tak hormat orang. Ini satu benda yang salah. Ini yang berlaku banyak pada hari ni. Okey dedek, faham? Cantik. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat. Ini penting.
Sekarang ni macam-macam. Zaman fitnah. Orang panggil zaman fitnah. Yang sampai kat kita tu kan, kadang-kadang benda tu salah. Tak betul pun kadang-kadang. Sekarang ni macam-macam masuk. Macam-macam masuk. Ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi kita kena pastikan apa yang sampai pada kita itu sahih sebelum kita sebarkan pada orang lain. Seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar. Ni ada siasat sebelum sebar. Siasat dulu. Pastikan ni dulu dia betul. Dia punya sumber tu betul. Jangan terus dapat bagi ke orang. Tak apa benda-benda yang kadang-kadang pelik, kadang-kadang memang dapat menggemparkan orang. Jangan. Okey? Tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan bohong. Ini satu adab yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Jangan. Ini satu benda yang salah. Dan kita pun tahu, kalau kita buka aib orang, Allah Ta'ala akan buka aib kita dunia dan akhirat. Kalau kita fitnah orang, hari akhirat, orang yang kita fitnah itu akan ambil semua pahala daripada kita. Last kali kita jadi orang yang muflis. Itu ada hadis yang sahih. So jangan adik-adik, pastikan kita tak buat benda ni. Jangan sebarkan fitnah, jangan buka aib orang. Seperti menghindarkan diri daripada gosip. Membawang ni tinggal adik-adik. Habis pahala kita nanti. Hari akhirat kita nampak pahala kita last sekali hilang. Siapa ambil? Orang yang kita umpat tu ambil. Allahu Akbar. Kutukan, jangan kutuk orang, jangan menggadu domba. Pergi orang ni nak bagi bergaduh. Jangan. Dan tidak memanggil seorang dengan panggilan yang tidak disukai. Jangan. Panggil mat buntal, kan? Mat hitam. Ataupun panggil lah gelaran-gelaran yang tak suka, kan? Doraemon ke, kan? Negro ke. Kan? Benda-benda macam ni, Allahu Akbar, dia dapat mencetuskan pergaduhan. So dalam komunikasi kita kena jaga 5 perkara ni adik-adik. Boleh? Adik-adik memang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Mi doakan dan doakan Ustaz Mi juga, ya, insya-Allah. Okey.